Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi membincangkan tentang keutamaan zikir bagi mendinding diri kita dari gangguan jin dan syaitan. Dan jika masih ingat lagi di sesi pertama berkenaan zikir ini, kita ada tekankan bahawa semua bentuk zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan, untuk kita baca, ialah zikir-zikir yang boleh membantu kita untuk menghalau ataupun menjauhkan jin dan syaitan daripada diri kita. Maka sebab itu tak kiralah ia berkaitan tentang zikir apa pun. Yang penting dalam kehidupan kita setiap hari zikir sentiasa menjadi perkataan-perkataan yang basah di lidah kita. Jadi pada malam ini kita akan pergi kepada satu lagi topik berkaitan dengan zikir, iaitu zikir yang dibaca ketika hendak memulakan solat, ketika hendak kita memulakan solat. Jadi perbincangan kita pada malam ini berada di muka surat berapa 511. Okey, betul? Muka surat 511, yang mana kita akan membincangkan tentang zikir ketika kita hendak memulakan solat. Apa yang dimaksudkan zikir memulakan solat di sini? Adakah sebelum kita mengangkat takbir, ataupun sebelum kita nak solat maksudnya? Tapi jika kita fahami dengan betul maksud ketika memulakan solat ini ialah zikir yang kita baca setelah seseorang itu dia bertakbir, kemudian sebelum dia membaca Al-Fatihah. Sebab dalilnya sedemikian bila kita rujuk kepada setiap satu dalil yang ada dalam kitab kita ini. Jadi dalam kitab kita ada tiga zikir yang telah disenaraikan sebagai doa yang boleh kita baca sebelum kita membaca Al-Fatihah. Dan kita sebenarnya perlu juga saya tekankan, zikir-zikir ini ada banyak sekali. Ada pelbagai macam bentuk, ada pelbagai macam bentuk lafaz yang diriwayatkan berkenaan dengan zikir-zikir tersebut. Tetapi dalam kitab cuma letakkan 3 sahaja, memadailah untuk kita amalkan, mudah-mudahan. Kalau banyak-banyak pun kan memang tak teramal nanti. Ini lebihlah kadang-kadang kita panggil doa ini sebagai doa iftitah sebelum kita membaca Al-Fatihah. Jadi dalil kita yang pertama di sini ataupun zikir kita yang pertama yang terdapat dalam kitab kita lihat di sini jemaah, iaitu zikir yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wath thaljil baradi. Panjang ke doanya? Saya harap tidaklah bolehlah kita kalau boleh jika hendak hafal saya sarankan dibahagikan kepada 3. Dibagikan kepada 3 yang mana bermula daripada Allahumma. Kita ada 3 di situ Allahumma. Jadi kalau sesiapa yang nak usaha untuk menghafal doa ini, mulakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ini adalah bahagian yang pertama. Kemudian bagi bahagian yang kedua, Allahumma
Naqini minal khataya dan seterusnya. Okay, itu bahagian yang kedua. Dan kemudian kita masuk bahagian yang ketiga. Allahumma ghsil khatayaya. Untuk memudahkannya kita menghafal dan kita beramal. Jadi berkenaan dengan zikir yang pertama ini, ada dalil yang dimuatkan sebagaimana dalam kitab kita menceritakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan zikir yang pertama tersebut. Di sini ada sebuah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang mana beliau menceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan salat. Jadi apa kata Abu Hurairah dalam dalil ini? Beliau kata begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbiri wa bainal qiraati iskatatan. Jadi Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda dia diam ketika baginda membaca ketika baginda takbir, antara takbir dan antara pembacaan. Maksud di sini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbir sebelum Nabi membaca Al-Fatihah, bacaan di sini maksudnya bacaan Al-Fatihah, baginda senyap sebentar. Jadi Abu Hurairah ni dia nak tahulah kenapa Nabi senyap. Mungkin ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Sebab itu dia pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah. Demi ayahku dan ibuku wahai Rasulullah, iskatuka bainat takbiri wal qiraah, diam kamu di antara takbir dan qiraah, iaitu baca surah Al-Fatihah tadi kan, apa yang kamu baca antara takbir dan Al-Fatihah tersebut. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abu Hurairah di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan yang diutarakan oleh Abu Hurairah itu tadi. Apa kata Nabi? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Okay, doanya sebagaimana yang tadi yang telah saya bacakan pada zikir yang pertama. Jadi bila Abu Hurairah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam senyap antara takbir dan bacaan Al-Fatihah itu, dia tanya kepada Nabi apa yang Nabi baca. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Nabi kata aku membaca doa ini, iaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, hinggalah ke akhir doanya. Jadi apa maksud daripada doa yang kita dah baca tadi jemaah? Baik, kita lihat di sini. Maksud daripada doa ini, ya Allah, sila lihat pada perenggan yang terakhir di slide saya ini. Dalam kitab pun ada terjemahannya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucikanlah kesalahanku dengan air salji dan air batu yang dingin. Jadi ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan antara takbir dan juga bacaan Al-Fatihah. So ini kita panggil sebagai zikir lah yang kita baca dalam solat, zikir yang baik kan, permintaan yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita lihat kepada maksudnya tadi kan, Masya Allah, bermohonan kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita daripada kesalahan. Kerana kita manusia kebiasaannya mudah terjerumus pada kemaksiatan. Lebih-lebih lagi bila kita ini mudah ataupun bila syaitan mengganggu kita, yang minta kita ataupun yang membisikkan kepada kita dengan perkara-perkara kemaksiatan yang akhirnya kita buat perkara tersebut. Jadi dalam doa ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah jauhkan kita daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Begitu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sucikan, bersihkan diri kita daripada dosa itu. Dan seterusnya juga kita minta di sini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan kita daripada dosa dengan air, dengan salji, dengan air batu yang dingin. Kesemua ini adalah permintaan supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang mungkin di situ
berdasarkan kepada gangguan jin dan syaitan. Okey, baik, ini adalah dalil kita yang pertama, zikir kita yang pertama dan dalil kita yang pertama. Seterusnya kita pergi yang kedua. Dalil kita, zikir kita yang kedua, minta maaf zikir kita yang kedua di sini kita lihat, okey, ringkas berbanding daripada yang pertama tadi. Betul tak? Okey. Zikir kita yang kedua di sini kita lihat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya rasa yang zikir yang kedua ini dia adalah zikir yang biasa kita baca setelah kita angkat takbir ketika kita memulakan solat kita. Jadi ramai antara kita yang sudah menghafal doa ini, iaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ringkas, begitu saja doanya. Jadi ada kisah tentang doa ini yang disampaikan ataupun diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Yang mana Ibnu Umar dalam sebuah hadis, Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan bahawa Nabi SAW ketika mereka ni sedang solat bersama dengan Nabi SAW, dia kata ada seorang lelaki di kalangan kami lah di situ kan yang sedang solat bersama, dia baca doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi selepas pelaksanaan solat itu, selepas solat tu, Nabi SAW pun tanya, ya, siapa yang membaca doa tadi? Siapakah manil qail? Kalau dalam bahasa Arabnya kita lihat begini ya, jemaah, Nabi tanya kepada mereka semua, manil qail kadza wa kadza? Siapakah yang membaca itu dan ini? Maknanya tadilah ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi lelaki ini pun mengaku. Dia kata kepada Nabi, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Nabi kata begini, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Nabi kata, aku kagum dengan kalimat itu. Ya, kalimat Allahu akbar kabira tu tadi. Kerana ketika lelaki tersebut membaca zikir ini, pintu-pintu langit dibuka. Dibukakan pintu-pintu langit baginya, iaitu untuk kalimat ini. Ini menunjukkan kepada kita, ya jemaah, bahawa kalimat ataupun zikir Allahu akbar kabira, ia mengandungi keutamaan yang begitu besar. Sehingga pintu langit ni dibuka. Maknanya di situ kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang yang mengucapkan zikir ini. Jadi apa kata Ibnu Umar ketika dia mendengar ucapan Nabi SAW? Dia kata apa? Sejak hari itu saya tidak pernah meninggalkan zikir ini. Setelah saya mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan pintu-pintu langit dibukakan untuk kalimat tersebut apabila ia dibaca. Okay, so ini dalil kita yang pertama, yang kedua untuk zikir, dalil kita yang pertama untuk zikir yang kedua yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu dalam kitab kita ni dia ada sedikit perbezaan dengan dalil yang saya bawakan di skrin kita ini. Jika kita lihat kepada zikir kita yang kedua dalam kitab, okay, zikirnya dia bunyi begini. Dia bezalah ya dengan yang tadi. Tadi tu sengaja saya datangkan zikir yang lain bagi menguatkan zikir yang terdapat di dalam kitab. Dan kalau kita rujuk dalam kitab kita, zikirnya ialah Allahu akbar kabira yang dibaca sebanyak 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali juga, wa subhanallahi bukratan wa asila dibaca 3 kali juga. Dan ada penambahannya di situ, a'udzu billahi minasyaitani min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Okey? Nampak ya perbezaannya dengan zikir yang kedua tadi yang saya bawakan?
Jika zikir yang kedua tadi, yang baru kita bincangkan, yang Ibn Umar dia kata dia tak nak tinggalkan kan, zikir itu. Baik, untuk zikir yang ketiga ini, dia sama dengan zikir yang kedua. Cuma dibahagi-bahagikan. Yang mana Allahu Akbar dibaca sebanyak 3 kali. Walhamdulillah kathira dibaca sebanyak 3 kali. Wa subhanallahi bukrata wa asila juga dibaca sebanyak 3 kali. Dan ada penambahan doa permohonan bentuk perlindungan di sini kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan, iaitu a'udzu billahi minasyaitan min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Kalau yang zikir kedua tadi kita cuba baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Baik, berkenaan dengan zikir yang ketiga ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab kita. Ia adalah sebuah zikir yang diambil daripada dalil yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan status hadis yang dinilai sebagai hasan li ghairih oleh Syuaib al-Arnaut. Baik, kita lihat di sini. Dalil ini menceritakan kepada kita bahawa Ibn Jubair bin Mut'im dari ayahnya bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat. Jadi perawi bernama Amru mengatakan, aku tidak tahu solat apa yang sedang dilaksanakan baginda. Yang penting dalam dalil ini menyatakan bahawa Nabi sedang melaksanakan solat. Lalu dia kata baginda mengucapkan Nabi baca zikir ini. Okey, Nabi baca zikir ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila 3 kali. Kemudian dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca a'udzu billahi minasyaitani min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Okey, a'udzu billahi minasyaitani min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Dalam kitab kita ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada penambahan ar-rajim di situ. Tidak menjadi masalah, boleh sahaja. Dan kita lihat daripada sudut maksud zikir yang keempat ini ataupun zikir yang ketiga sebagaimana dalam kitab, maksudnya yang zikir Allahu Akbar tu saya yakin ramai yang sudah mengetahui Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar, sungguh Maha Besar yang dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Kita baca sebanyak 3 kali. Kemudian segala puji bagi Allah, Maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dibaca sebanyak 3 kali. Dan kemudian ada penambahan lafaz di situ ataupun zikir, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari nafkhnya, dari nafsnya dan serta hamsnya. Apa yang dimaksudkan bila kita baca zikir ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dari gangguan syaitan itu tadi kan? Gangguan berbentuk apa? Min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Okay, min nafsihi wa hamzihi min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Dan bila kita rujuk kepada perbincangan yang dikemukakan oleh perawi ketika mereka meriwayatkan hadis ini, mereka berkata, di kalangan perawi inilah ada berkata, maksud daripada nafkhnya adalah syairnya. Ataupun senang kita kata bisikannya. Okey, bisikan syaitan. Maaf. Betul ke? Okey, betul. Nafnya di sini maksudnya syairnya. Bisikannya. Kemudian an-nafs. An-nafs di situ diartikan sebagai kesombongannya. Okay, kesombongannya. Sedangkan hamznya bermaksud adalah gangguannya. Jadi dalam kita membaca zikir ini ia bukan semata-mata tentang zikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di situ terdapat bentuk perlindungan yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melindungi kita. Lebih-lebih lagi masa kita sedang solat ini, supaya tidak diganggu oleh syaitan yang terkutuk tersebut.
yang mana mungkin masa kita solat inilah dibisikkan kepada kita dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya lah kan. Kemudian kesombongannya, ada gangguan-gangguannya. Kalau dalam kitab kita letak apa? Kesurupan. Kesurupan tu maksudnya gangguan lah. Gangguan-gangguannya yang menyebabkan kita mungkin hilang fokus, khusyuknya tidak ada ketika melaksanakan solat. Jadi cantik ya zikir ini jika dapat diamalkan setelah kita mengangkat takbir tadi kan. Kemudian kita pun baca doa ini. Setelah itu kita baca surah Al-Fatihah. Baik. Seterusnya kita pergi kepada zikir kita yang terakhir pada malam ini berkenaan dengan doa ketika kita hendak memulakan solat itu tadi. Baik, pada zikir kita yang terakhir iaitu zikir kita yang keempat. Kalau dalam kitab zikir kita yang ketiga di muka surat 512 ya. Baik, pada zikir kita yang ketiga, zikirnya berbunyi Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Okey? Mudah ya? Mungkin ada yang ramai sudah biasa membaca doa ini ataupun zikir ini. Sekali lagi kita ulang bacaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Zikir ini kita peroleh ya berdasarkan dari sebuah hadis yang mana Aisyah radhiyallahu anha dia menceritakan. Aisyah kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha salata. Okey, idza istaftaha salata qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Apa maksudnya? Maha suci engkau ya Allah, aku sucikan namamu dengan memujimu, maha berkah namamu, maha luhur keluhuranmu dan tidak ada ilah. Ilah ni maksudnya Tuhan, hanya melainkan engkau. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini zikirnya pun pendek juga ya jika nak dibandingkan dengan zikir yang pertama tadi. Bagi saya zikir yang kedua, ketiga dan yang keempat lebih mudah untuk diamalkan, namun terpulang ikutlah kepada kemampuan masing-masing. Nak baca semua pun boleh sahaja ya, tidak menjadi masalah. Kalau kita mungkin kita biasa baca doa istiftah ataupun doa iftitah yang panjang, selepas kita angkat takbir tu kan, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, kita baca doa itu, kita biasa baca yang panjang, boleh saja kerana ia adalah gabungan daripada zikir-zikir yang telah dibaca oleh Nabi SAW. Tapi kalau sekiranya kita rasa agak panjang sangat tadi kan, boleh kita baca ambil zikir yang kedua tadi, yang paling pendek. Kan? Zikir yang paling pendek. Itu apa dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lebih mudah untuk kita amalkan. Yang penting, kita beramal dengan apa yang kita pelajari pada malam ini. Ya, kalau tak semua, satu pun jadilah. Orang kata kan, satu pun jadilah. Yang penting di situ ialah kita tidak tinggalkan, bukan hanya sekadar kita dengar, kita belajar, tapi kita kemudian setelah itu kita biarkan sahaja. Tidak ada pengamalan. Ataupun mungkin selama ini kita dah biasa baca zikir yang kedua. Kemudian kita baru pada malam ini kita baru tahu, oh zikir yang pertama ini boleh kita baca untuk kita membuka solat tu kan. Lepas kita baca takbir, kita angkat takbir, kemudian kita dah biasa tadi baca zikir yang kedua. Sekarang pada malam ini baru kita pelajari tentang zikir yang pertama ini, iaitu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Kita kata, oh Alhamdulillah, zikir ini saya tak pernah lagi amalkan. Jadi pada malam ini sudah boleh kita mulakan untuk kita usaha menghafal, lalu kita bawa ia dalam
solat kita. Tak kira sama ada solat kita yang fardu maupun solat kita yang sunat. Okey jemaah, itu sahaja pengajian kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, motivasi diri yang tinggi ya untuk beramal dengan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk mengikuti sekali lagi perbincangan ini sambungannya ya, pada minggu hadapan di tempat yang sama pada waktu yang sama. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.